Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak buat satu video ulasan tentang perlawanan di antara JDT menentang UiTM yang berkesudahan 2-1 berpihak kepada JDT. Okay, kita mulakan dengan pasukan JDT. Aku suka dengan cara gameplay yang mana JDT berjaya menerap asalkan high intensity, high pressure daripada UiTM di kawasan tengah. Yang mana kita tengok pada perlawanan semalam, JDT berjaya mengawal bahagian tengah dengan tenang, yang mana diketuai oleh Naksu Insar. Yang mana Haris Harun tak main game ni sebab injet, dengan Safawi pun tak main sebab injet. Yang mana Haris Harun gandingannya dengan Leandro Vasquez dan Afiq Fazail, yang menunjukkan bahawa JDT ni adalah satu pasukan yang sangat-sangat tenang di bahagian tengah dan sangat-sangat kreatif di bahagian tengah, yang mana mereka boleh mencipta banyak serangan untuk menghantar bola-bola yang berbahaya kepada Diogo Cabrera dan Nazmi Faiz yang menggantikan tempat Safawi. Itu yang pertama, ketenangan yang dimiliki JDT menyebabkan high pressure yang dilakukan oleh UiTM gagal untuk mematahkan serangan-serangan berbahaya daripada JDT. Tetapi sayang, sebab apa? Sebab kreativiti dan ketenangan yang dikawal oleh bahagian tengah JDT gagal dimanfaatkan oleh bahagian serangan JDT, yang mana bagi aku bahagian serangan JDT agak tumpul dalam menjaringkan untuk mencari penyudah bagi menjaringkan gol. Itu sahaja untuk kebaikan yang pertama. Yang kedua, apa yang aku suka adalah JDT sekarang dalam fasa untuk mencari keserasian antara player. Sebab apa? Sebab bagi aku Benjamin Mora dia perlu rotate player yang berada dalam squad depth JDT. Sebab JDT sekarang mempunyai jadual yang padat, yang mana mereka bersaing dalam ACL dan bersaing dalam Liga Super dalam jangka masa yang pendek. Dan player-player yang boleh diturunkan dalam ACL dan Liga Super juga adalah player-player yang berbeza. Seperti mana kita tengok baru-baru ni JDT menang lawan Suwon Blowing tu. Tetapi player-player yang diturunkan dalam Suwon Blowing tu adalah player-player yang layak untuk bermain dalam ACL saja ataupun yang didaftar. Tetapi dalam Liga Super, JDT lebih menaruh player-player yang tidak layak ataupun tidak daftar di dalam ACL, antaranya Matthew Davis dan Leandro Vasquez. Yang mana kita tengok keserasian antara player-player ni agak susah untuk dicari kan. Sebab apa? Sebab mereka tak main sekali dalam banyak game. Tetapi untuk Liga Super mereka akan bermain sekali kan. Dalam ACL mereka bermain cemerlang. Tetapi bila masuk dalam Liga Super mereka bermain dengan orang lain. Keserasian tu perlu dicari dengan serta-merta untuk menjadikan JDT satu kelab yang sangat hebat dan untuk skuad utama dan skuad depth dah untuk pada masa akan datang. Aku rasa benda ni akan diperbaiki oleh Benjamin Mora untuk next game. Sebab apa? Sebab kita dapat lihat perbezaan pemain tengah apabila Leandro bermain dengan Leandro tak bermain, dan itu sahaja untuk pendapat aku untuk JDT punya kebaikan yang kedua. Yang ketiga, aku rasa JDT punya tactical gameplay yang mana mereka adalah satu tim yang boleh membaca permainan lawan dengan sangat-sangat cepat. Yang mana kita tengok semalam, bila mana UiTM bermain dengan high pressure, high intensity, JDT stay calm, iaitu tetap bertenang. Mereka tak gelojoh, mereka tak gelopoh dalam menangani high pressure yang dimainkan oleh UiTM. Sebab apa? Sebab mereka dah ada banyak pengalaman dalam bermain dengan perlawanan-perlawanan yang high intensity. So mereka relax, mereka tenang. Mereka ada peluang, mereka bergol. Mereka tak ada peluang, mereka relax. Itu sebab semalam kita tengok JDT banyak main kawal game. Okey, itu sahaja untuk untuk kebaikan ataupun kekuatan JDT. Untuk kelemahan JDT, aku rasa player JDT macam Liverpool lah. Sebab apa? Sebab mereka berada dalam fasa yang sangat-sangat penat. Sebab mereka bermain dalam gap yang sangat-sangat dekat. Ini menyebabkan player-player JDT sering ditimpa kecederaan dan berasa sangat penat untuk bermain dalam game yang seterusnya. Sebab 90 minit kan, game yang sangat-sangat gap yang sangat dekat. Yang mana Suwon Blowing tu baru main menang 2-1, tiba-tiba main Liga Super lawan dengan UiTM. Yang mana geng UiTM pula main dengan high intensity kan. So jumpa dengan pasukan yang hebat dalam gap yang dengan rehat tak cukup, itu adalah satu faktor yang menyebabkan JDT tak begitu perform sangat semalam kan. Itu antara faktor dia. Okey, itu untuk pasukan JDT. Okey, untuk pasukan UiTM, aku ucapkan tahniah untuk pasukan UiTM di hatiku. Yang mana UiTM adalah pasukan pertama dalam Malaysia yang mewakili IPTA untuk bersaing dalam saingan hebat Liga Super ni. Okey, untuk UiTM aku sangat-sangat suka dengan player import dia, iaitu Rabiatul Ataya, Gustavo dan Osman Fane. Yang mana kita tengok bahagian tiga player ni, Osman Fane, Gustavo dan
Lepas tu Attaya berjaya menggerakkan ataupun menggerakkan bahagian-bahagian serangan untuk melakukan serangan kepada pasukan JDT, dan mereka berjaya mengawal pressure yang dikenakan JDT kepada mereka kan. So mereka adalah satu gabungan yang sangat-sangat mantap untuk pasukan UiTM ni. Antara player-player tempatan yang aku suka juga adalah Aris Anwar, yang mana dia bermain di bahagian kiri tak silap aku, wing kan, dengan Amir Ashraf yang bermain di bahagian defense, pertahanan tengah, yang mana mereka berjaya membendung asakan-asakan yang hebat daripada pasukan JDT. Selain tu mereka juga kreatif dalam membina serangan and banyak menggunakan short passing, tetapi mereka juga banyak menggunakan fizikal dan sebagainya. Ini adalah satu nambah baikkan yang ada dalam UiTM, yang mana aku rasa mereka boleh survive dalam Liga Super ni kalau mereka kekalkan gameplay momentum macam ni waktu lawan dengan JDT. Mereka main untuk game-game yang seterusnya, tetapi mereka improve lagi dari segi stamina, finishing, passing dan kreativiti kan. InsyaAllah mereka akan berjaya menjadi satu tim yang hebat, yang memberi saingan yang hebat dalam saingan Liga Super ni. Dan di samping tu mereka berjaya membanggakan IPTA yang ada dalam Malaysia. Secara rumusannya game ni memang game yang agak menarik, yang mana Benjamin Mora aku rasa dia tengah risau sebab dia menang lawan 2-1 lawan dengan UiTM kan. So UiTM tak perlulah sedih sangat kalah 2-1 je dengan JDT, sebab Kedah pun kalah 1-0. Kira hampa boleh jaringkan gol tu kira hebat kan. Tu saja pandanganku, komenku. Jangan lupa like, share dan subscribe.